sebelum tu kita mulakan dulu dengan bersalawat dan baca umul kita Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semoga semua yang menonton berada dalam keadaan sihat-sihat, kenyang dah semuanya. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang tips untuk berjaya capai sesuatu dalam hidup. Madam nak berkongsi hari ini tentang kisah hidup seorang atlet. Okey, atlet ni Madam tak pasti nama dia apa. Kejap lagi Madam terangkanlah Okey, tapi dia bukan orang Melayu lah. Seperti dalam gambar yang kat bawah ni. Okey, tips untuk berjaya capai sesuatu dalam hidup. Atlet ni telah berkongsi tips macam mana nak mencapai sesuatu dalam hidup. Okey, so kita tengok apa kata tips ni. Okey, selamat petang juga yang berada di Instagram. Okay, hari ni Madam live dua tempat. Dah lama Madam tak live dekat Instagram. So di Instagram pun ada Rofero Mall. So Madam live di sana juga. Okey, untuk hari ni bermula hari inilah dan hari-hari seterusnya insya-Allah. Sebelum ni Madam live dalam personal. Jadi sekarang Madam live di page Rofero Mall itself. Okey. Okey. Sebelum tu bagi yang baru saja menonton Madam, yang tak pernah orang kata kenal Madam, okey, lebih baiklah Madam perkenalkan diri Madam supaya orang tak tertanya-tanyalah siapa Madam ni kan. Bagi yang dah sentiasa dengan Madam, mendengar tips-tips dan perkongsian Madam, okey, untuk kita sama-sama berkongsi ilmu, Madam ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, walaupun Madam tak nampak siapa anda, okey, tapi Madam tahu Madam you all biasa ada bersama-sama dengan Madam. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga suatu hari kita akan bersua. Okey, masing-masing memperkenalkan diri. Boleh? Okey. Madam perkenalkan diri Madam. Madam adalah Puan Rozaiza, merupakan co-founder kepada Rofero Mall. Ramai yang kata susah nak sebut kan? Jangan sebut laju-laju. Mula-mula kena sebut pelan-pelan, baru dia akan jadi laju seterusnya. So Madam adalah co-founder kepada Rofero Mall. Okay, Rofero Mall ni adalah one stop center bagi penggemar-penggemar snake. Kebanyakan snake kami adalah snake produk Muslim dan dah ada market di pasaran online especially. Okay, kalau you type dia Peyek, Aloha, apa lagi, Ang's Popcorn, Chokodap, lagi satu apa famous lupa lah saya ni. Banyak sangat produk lupa dah. Hades, semua ni dah ada dalam dunia online ni, dan dah ada customer dia tersendiri. So you all boleh Google untuk tengok. Okay, so cumanya kelebihan kami di sini, kami adalah one stop center yang mengumpulkan semua produk-produk snake Muslim. Okay, dan kami akan tambah from time to time lah. Baru ni pun kami dah tambah popcorn rasa strawberry. Kami dah tambah ada kurma. Snack-snack yang kurma adalah snack juga dia snack sunnah orang kata. So semua benda ada. So mak ayah kami ada, jangan lupa nak sebut crunchy cornflake pun ada. Okay, so kami ada lebih kurang 6 ke 7 produk dah sekarang. Okay, so inilah dia Rofero Mall, iaitu one stop center bagi penggemar-penggemar dan pecinta-pencinta snake untuk mendapatkan snake mereka di satu lokasi yang boleh dapatkan semua dan kami hantarkan kepada anda. Okey, yang kedua, matlamat Rofero Mall adalah untuk membantu sesiapa saja yang mempunyai masalah kewangan kronik untuk bersama-sama dengan kami bergerak dalam tim menyertai projek Z2M kami dengan tajuk Berani Berubah. Okay, kami nak membawa sesiapa sahaja yang nak menjana pendapatan dan berani berubah untuk menjana pendapatan, boleh join kami. Okay, dengan menulis di ruangan komen nak Z2M.
ataupun PM Madam personally. Okey, dan Madam akan berikan maklumat lanjut mengenainya. Di mana projek ini adalah dengan zero modal. Tapi kita akan train you, okey, untuk membina pendapatan. Hari ni kata sasul lah. Membina pendapatan daripada zero ke million. Bukannya sesuatu yang mustahil, memang dah terbukti. You tanpa modal pun, kalau you betul-betul commit, you boleh mencapai $1 million. Okey, sampai jadi jutawan. Cuma you kena commit dan ia adalah satu proses. Bukanlah dalam masa yang terdekat. Mungkin ambil masa setahun, 2 tahun, you akan jadi jutawan. Yang penting, kami train you dan you follow, commit dengan apa yang kami ajar lah. Okey, sebab kami adalah 90% online. Hanya 10% saja offline. Okey, memang kami membawa anda, akan memberi anda training dalam bentuk online sepenuhnya juga. Hampir 90% lah. Sebabnya bermula tahun hadapan semuanya akan berada dalam dunia online. Okey, offline akan berkurangan lah. Kebanyakan orang akan berpindah kepada online. Cuma Malaysia masih lagi dalam progress. Okey, tapi di dunia lain, di dunia lain, di negara-negara lain semua dah menggunakan online ni secara daily, secara harian mereka. Tak menjadi masalah dah. Dalam apa jua yang you jual, online dah menjadi diorang punya habit. Okey, diorang tak perlu pergi kedai, tak perlu lagi. Banyak shopping complex yang dah tutup. Okey, so 2 matlamat kami. Dan kami juga mengalu-alukan student ataupun bekas student ataupun yang dah tengah menunggu result keputusan, yang jenis nak berniaga, nak menjalani pendapatan. Sebab benda ni you buat dari rumah, you tak ada simpan stok, you tak ada modal, you tak payah buat postage, you hanya buat sales dan marketing sahaja. You buat jualan dan marketkan produk kami sahaja, dan setiap apa yang you jual, you akan dapat commission immediately. Okay, so ia adalah amat yang sesuatu yang mudah daripada you tengok internet tu tanpa ada hasilnya. So adalah lebih baik, betul. Kalau you sambil-sambil internet tu, dia tengok-tengok internet hari-hari tu, TikTok ke apa kan, mungkin you ambil dalam 1-2 jam untuk you sharekan kami punya mall ni. So at least ada orang membeli, rezeki you, adalah income untuk you, walaupun sikit, tak banyak, sikit tak. Tapi kalau you commit, you ikut dia punya apa yang kami akan ajar you, insya-Allah dia akan menjadi pendapatan yang banyak sangat, lebih banyak daripada you boleh berjana 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 hanya duduk di rumah saja dengan bermain internet. Okey, yang you perlukan hanya modal internet. Okey, boleh? Itu yang Madam nak beritahulah. Itulah 2 matlamat kami. Okey. Okey, so hari ni setiap hari Madam akan sharekan ilmu-ilmu yang boleh memberi manfaat pada Madam sendiri, dan semoga ia juga boleh memberi manfaat kepada sesiapa saja yang menonton. Okey, ingat dalam hidup kita kena ada ilmu. Okey, bila kita ada ilmu, barulah kita lebih senang move on. Okey, so bagi diri Madam tak sempat nak membaca ilmu yang terlalu banyak. So Madam kadang-kadang just membaca business review di mana walaupun business review ni dia singkat, pendek, tapi bukan kadang-kadang lah, tapi selalunya ilmunya adalah padat. Especially yang macam Rich Work buat ni, diorang memang kaji tentang usahawan. So apa review yang dia buat adalah based on diorang punya pengalaman dan apa yang diorang lalui dalam diorang mendidik usahawan. Okay, so Madam suka artikel-artikel yang dalam tu. So diorang akan selalu email. So bagi Madam, why not, daripada Madam baca seorang diri, Madam kongsikan, so boleh memberi manfaat kepada semua. Okay, sebab sekarang banyak orang yang suka mendengar tau. Orang tak suka sangat banyak membaca kan. So why not kita kongsikan dalam bentuk live macam ni, video. Okay, so semua orang boleh dengar dan tonton. Okay, tadi Fatin dah komen, Madam punya suara dan gambar jelas, Alhamdulillah. Okay, kita teruskan dengan topik kita hari ini. Okay, hari ini Madam nak bercerita tentang tips untuk berjaya capai sesuatu dalam hidup. Okay, setiap orang pasti ada sesuatu yang kita nak capai dalam hidup. Kalau orang tak ada apa yang dia capai dalam hidup, apa tujuan hidup dia, betul? Apa sekecil mana pun apa yang you nak capai, ia mesti ada tujuan.
Okay, so kita hari ni nak kongsi 7 tips daripada seorang atlet. Atlet ni nama dia, tapi atlet Mat Salleh lah. Madam, dia orang tak ada kongsi lagi atlet Melayu. Okay, atlet ni adalah yang gambar lady kat bawah ni. Kita tengok yang perempuan ni nama dia adalah javelin thrower. Dia adalah seorang atlet Olimpik dalam sukan rejam lembing. Nah, dia ni javelin thrower. Okay, so dia memberikan 7 tips untuk capai sesuatu dalam hidup. Ini apa yang dilalui lah sepanjang pengalaman dia 20 tahun. Lama juga Okay, so madam ceritakan sikit tentang dia. Mengasaskan sesebuah bisnes atau syarikat bukannya sesuatu yang mudah. Okay, anda perlu mengorbankan banyak perkara. Kestabilan menerima gaji pada hujung bulan, berada pada ketidakpastian dan kemungkinan yang berlaku. Betul lah, dalam bisnes kita akan mengalami macam-macam situasi. Di antaranya adalah kita perlu mengorbankan banyak perkara. Okey, dan yang kedua adalah kita tidak akan menerima gaji yang stabil. Okey, so gaji dia bukanlah macam orang kerja okey, makan gaji, di mana gaji dia adalah stabil. Okey, yang ketiga, kita memang sentiasa berada dalam keadaan dan ketidakkepastian dan kemungkinan yang berlaku. Okey, so macam-macam perkara akan berlaku. So itulah persediaan yang perlu ada pada setiap usahawan. Okey, banyak perkara akan membuatkan kita tidak mahu melakukannya disebabkan takut rasa tidak ada jaminan. Okey, apa yang paling penting dilihat adalah soal motivasi untuk melakukannya. Okey, mengikut seorang bekas atlet Olimpik dalam sukan rejam lembing, javelin thrower, dengan pengalaman 20 tahun. Ni gambar ni saya rasa bukan dia ni. Ini hanya gambar lukisan gambar orang lain sebab ni dah pengalaman 20 tahun, rasanya bukan dia ni, tak perasan mudah. Okey, Inga Stasuloyenta berkongsi kan kepada ramai orang bagaimana bantu mencapai gol masing-masing. Kita tengok gambar javelin rejam lagi, javelin thrower dengan pengalaman 20 tahun. Inga Star, nama dia berbelit-belit lah nak sebut. Okey, kita teruskan je lah. Berikut 7 tip terbaik beliau untuk capai sesuatu dalam hidup. Okey, 1. Fokus kepada komitmen, bukan motivasi. Tengok, diorang ni pun atlet pun, diorang fokus kepada komitmen. Komitmen ni ada apa maksudnya? Tanggungjawab, bukannya semata-mata motivasi. Okey, apa yang dia katakan ni adalah bagaimanakah tahap komitmen anda untuk mencapai goal itu. Adakah ia penting hinggakan anda sanggup mengorbankan sesuatu bagi mencapainya? Jika anda ada komitmen yang tinggi, maka motivasi akan datang dengan sendirinya. Betul lah pendapat dia ni. Kita bila berniaga, kita nak capai goal kita, kita tidak hanya memerlukan motivasi, kita memerlukan komitmen. Maksudnya bila kita ada komitmen, maka motivasi akan datang di belakangnya. Bila kita ada rasa tanggungjawab, macam kita berniaga lah, kita nak goal kita, perniagaan kita ni maju, kita nak target. Okey, sebab tu kita kena ada target. Okey, bila kita ada target, okey, saya nak capai target 15,000 lah contoh bulan ni, kan? So kita kena ada komitmen, ada tanggungjawab untuk capai target tu. Okey, so lepas itu baru motivasi akan datang. Motivasi ni contohnya, okey, aku mesti buat, mesti jadikan dia ni idola aku. So dia boleh buat, kenapa aku tidak boleh buat? Itulah perkara-perkara yang memotivasikan kita. Dan misal kata, aku ada komitmen yang perlu bayar, so aku kena ambil tanggungjawab ini untuk capai matlamat aku dan goal aku. Ada contoh-contoh Itu nombor 1, fokus kepada komitmen, bukannya motivasi. Kalau ada motivasi pun you tidak bertindak, tak ada komitmen, benda tak menjadi. So tu yang dikatakan, you kena ada komitmen dulu, baru motivasi akan datang dengan sendirinya. Okey. 2, cari ilmu, bukan result.
Madam pun faham lah sekarang. Cari ilmu, bukan result Maksudnya jika anda fokus kepada penambahbaikan, pembaharuan, eksperimen dan sebagainya, membolehkan anda mendapat motivasi. Okey, sebaliknya jika anda hanya terlalu fokus kepada result, itu keputusan, motivasi anda mudah berubah bila berdepan dengan cabaran-cabaran yang melanda. Okey, betul lah, dalam perniagaan ni ada banyak cabaran. Okey, bila you tak ada ilmu, kan, cabaran itu amat payah untuk you hadapi. Sebab tu kita sentiasa kena berada di platform ilmu ni. Nak kata 24 jam, 24 jam pun boleh lah. So you kena ada ilmu tu setiap masa, tak boleh putus. Sebabnya dalam perniagaan cabaran dia terlalu besar. So kena ada ilmu macam mana nak settlekan ni, macam mana nak settlekan ni. Lepas A, B, lepas B, C, C, D, D, E dan seterusnya. Okay, so kena ada ilmu, barulah keluarnya keputusan. Bukannya kita tunggukan keputusan. Contoh macam yang kata, contoh kita macam orang yang baru nak berniaga kan, dia pergilah PM orang kan, belilah produk saya ni, saya jual ni kan. Lepas tu keputusannya tak baik, orang kata tak apalah, lain kali lah, saya tak perlukan sangat. Itu dah dari keputusan kan, kita dah terlalu terjerumus kepada keputusan. Sepatutnya kita cari ilmu macam mana nak approach orang tu. Jangan kita terus menjual, bila tak dapat kita rasa down. Maksudnya kita kena next step pula. Macam mana kita nak approach dia. Patutnya mula-mula kita tanya khabar dulu kan, apa khabar sekarang, kalau kawan lama kita kan, apa khabar sekarang, buat apa, bercerita-cerita dulu. Lepas tu akhir tu nanti cakap lah, cerita dengan dia, sekarang mesti dia tanya you, okay, sekarang you buat apa, kan, then kita akan bercerita lah. Sekarang berniaga, buat mall online, macam madam lah kan. Kalau berminat, boleh lah tengok-tengok ni katalog ni, nak order pun boleh order dekat katalog ni. So kita sharing lah, InsyaAllah mungkin kita boleh closing dekat situ kan. Itu yang dikatakan, ada teknik-tekniknya, dan dari bagaimana kita nak ada teknik tu, maksudnya kita kena ada ilmu lah. Okay. Lepas tu nombor 3, proses perjalanan anda yang seronok. Jadikan ia sesuatu yang menyeronokkan. Bila anda membuat ianya serius, maka kemungkinan besar ia akan membawakan sesuatu emosi yang berat hingga buat anda rasa stuck. Ini betul lah. Sebab tu kalau kita tengok pakar-pakar motivasi akan berkata, selalu kita tengok kan, love what you do, love your job, love your business. Bila kita suka dan minat dengan bisnes kita, kita akan macam mana, kita akan lebih gembira untuk buat. Jangan kita rasa terpaksa, tertekan. Memang kita kena ada sifat yang membuatkan kita bengang, dan kita akan push diri kita. Okay? Tapi bila kita push tu, mesti ada dalam suasana gembira juga, supaya bila kita memberi sesuatu kepada orang, so orang akan rasa gembira juga. Orang pun tak akan rasa tertekan. Bila you share, you nak menjual, orang pun tak ada terasa tertekan untuk membeli. Dia kena ada win-win situation lah. Okay? Tu dia kata jadikan ia sesuatu yang menyeronokkan. So let me buatlah benda yang kita nak jual tu, yang kita nak kongsi tu, benda yang menyeronokkan. So orang pun akan seronok untuk mendengar dan membeli dengan kita. Okay? Nombor 4, hindarkan fikiran yang tiada bawa perubahan. Okay, pemikiran kita akan mempengaruhi perasaan. Pemikiran kita akan mempengaruhi perasaan. Okay, dan itu kata lain, kalau senang, pemikiran kita akan mempengaruhi emosi kita. Especially kita wanita, kita banyak akan menggunakan emosi daripada pemikiran kita. Okay, bila anda membuatkan ia serius, maka berkemungkinan besar ia akan membawa sesuatu emosi. Okay, yang berat hingga buat anda akan salah lah media baca ni. Hindarkan fikiran yang tiada bawa perubahan. Pemikiran kita akan mempengaruhi perasaan. Okey, tadi betul.
Perasaan itu pula akan menentukan bagaimana kita melihat kerja yang kita lakukan. Okey, betul. Pemikiran kita akan mempengaruhi perasaan dan perasaan itu pula akan menentukan bagaimana kita melihat kerja yang kita lakukan. Betul lah? Pemikiran kita akan mempengaruhi emosi kita dan emosi kita yang akan menunjukkan bagaimana kerja kita dilakukan. Contoh macam tadi yang terbaca salah kan? So emosi akan tunjuk salah baca. Betul? So bila you nak berkongsi dengan orang, emosi you mesti seronok juga. Tahu, pemikiran you kena seronok, baru emosi you akan jadi seronok. Okay? Maka pilihan kita untuk fokus pada sesuatu perkara buat perasaan stuck, takut dan tak pasti, ataupun yang buatkan rasa keterujaan, mencuba benda baru dan keluar daripada zon selesa. Okay. Maksudnya dia kata, maka pilihan kita untuk fokus pada sesuatu perkara buat perasaan stuck, takut dan tak pasti, ataupun yang buat rasa keterujaan, mencuba benda baru dan keluar daripada zon selesa. Maksudnya kita kena fokus lah. So kita akan keluar daripada zon selesa dan perkara-perkara yang lain. Okay. Nombor 5, gunakan imajinasi. Okay. Apabila ia berjalan lancar, kita akan penuh dengan tenaga positif. Dia orang ni type pun salah. Kita akan penuh dengan tenaga positif dan bila berdepan cabaran, kita juga perlu lebih bertenaga. Okey, gunakan imajinasi. Apabila ia berjalan lancar, kita akan penuh dengan positif, tenaga positif. Bila berhadapan cabaran pun kita akan jadi positif. Okey. Sehubungan itu, apa-apa pun situasi di hadapan, baik atau buruk, imajinasi anda untuk jadikan ia sesuatu positif. Sesuatu perkara boleh anda pelajari meskipun dalam sesuatu yang sukar. Okay? So maksudnya, dalam apa pun situasi, walaupun situasi sukar ataupun situasi yang baik, okay, yang baik ataupun yang buruk, anda kena positif. Bila positif, anda akan boleh menerima apa saja cabaran dengan positif. So you tak akan stuck di situ. Okay? Itu yang dimaksudkan. Okay. Nombor 6, jauhkan daripada gangguan. Okay, fokus kepada perkara yang paling penting. Kita boleh senaraikan perkara yang membuang masa dan elakkan daripada melakukannya. Sebab tu macam dalam perniagaan, seelok-eloknya kita sebagai usahawan kena ada jadual kita. Okay, macam madam daripada pukul 4 sampai pukul 11 malam, madam ada jadual madam sendiri. Memang kadang-kadang kita tak ikut sangat pun, tapi at least kita ada jadual membuatkan kita ini orang yang berdisiplin dan mengikut jadual, insya-Allah, walaupun tidak sepenuhnya lah. So kita akan fokus pada benda yang penting dahulu. Okay, hari ni kita nak buat apa yang penting. Yang tak penting mungkin kita buat besok. At least kalau tak siap hari ni, kita akan highlight dia warna kuning ke warna merah ke. So kita kena siapkan juga besok. Okay, so kita kena jauhkan daripada gangguan, benda-benda yang tidak boleh menyelesaikan situasi. Okay. Nombor 7, buat perancangan. Ini yang Madam kata tadi. Buat perancangan awal. Jadualkan bila, apa dan bagaimana nak melakukannya. Sebab tu kena ada ilmu, kan? Setiap hari lihat semula apa yang anda pelajari dan tambah baik apa yang boleh. So kita dalam jadi usahawan ni, setiap hari ada saja perkara-perkara yang berlainan akan berlaku. So kita belajar dari sesuatu kepada sesuatu. Yang penting minda kita perlu positif. Iaitu melalui pengalaman Madam sendirilah. So ini yang 7 tips yang dikongsikan oleh atlet ni. Tips untuk berjaya capai sesuatu dalam hidup beliau. Okay. Dalam erti kata lain yang Madam tengok sini lah, kalau you all pun dengar apa yang Madam kongsikan ni. Yang pertama adalah fokus. Yang kedua bertindak. Okay. Yang ketiga kena ada ilmu. Dan yang keempat pastilah kena ada mentor. Atlet pun dia ada dia punya guru. Macam mana dia nak berjaya kalau dia tak ada guru. Betul? Dan guru ni selalunya kita carilah guru-guru yang telah berjaya. So apa yang dia buat dah pun dia lalui.
So dia tidak akan mengajak kita untuk melanggar dinding. So kita akan insya-Allah boleh jalan lurus. Ataupun kita bengkok sekejap, dia akan luruskan kembali. Itulah kelebihannya kalau kita ada ilmu, ada mentor. Okey, bila ada ilmu, ada mentor, so kena bertindak lah. Kalau tak bertindak, tak ada hasil juga. Dan bila kita bertindak tu, dan ada hasil, di semua ni lah motivasi akan datang dengan sendirinya. Sebab tu kita digalakkan, bukan digalakkan, diwajibkan sebenarnya untuk berada dalam circle yang positif. So carilah circle-circle yang positif. Boleh? Okay, mari kupas balik Hari ni tajuk dia sedikit panjang. Okay, hari ni tajuk kami adalah tips untuk berjaya capai sesuatu dalam hidup. Dan tips ini telah diberikan oleh bekas atlet Olimpik. Okey, dia adalah bekas atlet Olimpik dalam sukan rejam lembing dan mempunyai 20 tahun pengalaman. Tips yang dia selalu gunakan adalah yang pertama, fokus kepada komitmen bukan result. Okey, fokus kepada komitmen bukan keputusan. Nombor 2, cari ilmu bukan result. Okey, itu yang dikatakan dalam apa pun kita kena ada ilmu. Dalam apa bidang pun sekali pun betul kena ada ilmu. Apa saja yang kita ceburi, kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh pergi jauh. Okey. Nombor 3, proses perjalanan anda yang seronok. Macam kita usahawan, proses perjalanan itu memang mencabar. Okey, tak ada yang tak mencabar. So kita kena pupuk diri kita merasakan proses itu adalah satu keseronokan, walaupun kadang-kadang ia adalah kepedihan. Okey, tapi kita tak boleh selalu pedih. Kita kena cepat-cepat ubah dia kepada keseronokan walaupun pedih. Kan kalau kita kata walaupun susahnya kan, tapi tak apa-apa, seronok-seronok, ada sesuatu yang mencabar. Contoh, okey. Nombor 4, hindarkan fikiran yang tiada bawa perubahan. Maksudnya, erti kata lain yang mereka faham adalah hindarkan daripada fikiran yang negatif. Okay, pergi cari kawan-kawan yang positif, baca balik artikel-artikel yang positif, buang semua yang negatif. Sama ada kawan ke siapa pun yang memberi anda aura-aura yang negatif, jauhkan diri dari mereka. Tak rugi, kita cari balik kawan-kawan yang positif. Boleh? Nombor 5, gunakan imajinasi. Gunakan imajinasi ni supaya semua yang kita buat akan berjalan lancar. Imajinasi ni merangkumi emosi kita lah. Okey, so bagaimana kita nak ajar emosi kita ni supaya sentiasa positif. So that mean bila kita punya emosi positif, dia akan menunjukkan luaran kita dan kita boleh bergerak dengan lebih lancar. Dan urusan kita insya-Allah dipermudahkan. Okey? Itu yang Madam belajar sepanjang ni lah, sepanjang pengalaman Madam dalam dunia perniagaan. You kena sentiasa positif sebenarnya. Bila you ada dalam aura negatif, you nak bangkit sebalik dalam positif tu bukan mudah tapi you kena bangkit. Dan please make sure you ada dalam aura yang positif sentiasa, circle yang positif sentiasa. Okay. Nombor 6, jauhkan dari gangguan. Gangguan ni macam Madam katalah tadi, gangguan-gangguan yang negatif. Okay, kita kena cari benda-benda yang positif. Carilah ke kawan-kawan yang positif yang boleh membantu anda bangkit, bukannya mendownkan anda. Okay, bila rasa kawan ni macam tak boleh bantu je kan, macam bukan kita nak bantu dia, suruh dia bantu kita bab duit ke kan, mungkin kita nak dia bagi kita sedikit kata-kata semangat ke kan, tapi kalau dia mendownkan kita, lebih baik kita cabut lari. Okay, jangan dia mempengaruhi kita. Okay. Nombor 7, buat perancangan. So that mean apa yang you buat hari-hari, walaupun you seorang usahawan, tak ada masa. Okay, jangan cari ia sebagai alasan. So kena jadualkan kerja-kerja kita. Tulis apa yang saya faham, saya belajar dalam ilmu ni, dalam perniagaan, apa kita nak capai, apa kita impikan, kita kena tulis. Dan kita kena doa untuk dapatnya. Okay, memang tak dinafikan apa yang kita ada di dunia ni telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak salah kita berdoa untuk meminta yang lebih baik. Allah mampu mengubahnya. Kita tidak mampu mengubahnya, tapi Allah mampu mengubahnya dengan kita berusaha, dan insya-Allah Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Okey, lagi kita merintih, insya-Allah dia akan permudahkan segalanya. Dan
apa yang menarik macam kalau kita yakin, yang madam tahu pengalaman madam, bila kita yakin dan bila kita dapat benda tu kita yakin dengan apa ketentuan Allah, yakin yang Allah akan beri, dan bila kita akan dapat benda tu kita akan sangat-sangat mensyukuri nikmatnya. Itu yang madam rasa lah. Dan walaupun ianya perit, kadang-kadang kita menghadapi cabaran, dugaan sampai you rasa macam kan, tapi kita tak pernah, jangan kenal erti putus asa, especially dalam dunia perniagaan. You kena terus berusaha, tak ada erti putus asa. Perniagaan adalah satu proses. You tidak akan berjaya dengan satu kelip mata je, tidak. Okay, dia adalah satu proses, iaitu di mana you akan melalui cabaran-cabaran dalam perniagaan. Okay, so you kena ada persediaan yang amat tinggi. Sebab tu orang kata orang yang dalam niaga ni dia kena 80% persediaan, 20% itu adalah tindakan dia. Okay, persediaan. Okay, 20% tu adalah apa yang diusahakan lah. So 80% ada persediaan dia, mental, fizikal dia untuk menghadapi apa saja cabaran dan ujian dalam perniagaan. Orang kalau kita tengok kisah-kisah inspirasi, okay, orang-orang yang berjaya kan, tidak mudah sebenarnya dia nak berjaya. Okay, so dia berjaya, dia perlu lalui banyak-banyak ujian dan dugaan, tapi di akhirnya Allah pinjamkan kemaniskan dalam kehidupan dia. Moga kita adalah salah seorang di kalangan orang-orang yang berjaya, insya-Allah. Amin. Betul. Okay, jangan lupa madam ada sediakan e-book percuma di link yang madam sertakan di Facebook ni. So jangan lupa download percuma. Okay, nanti madam lupa minggu ni ada Richwork ada buat Titan, inspirasi daripada 100 usahawan Titan mereka. Titan ni adalah usahawan yang telah berjaya menjana pendapatan berjuta-juta ringgit melalui program Richwork. So diorang akan share diorang punya pengalaman untuk 3 hari ni, 24, 25, 26 kat madam. Okay, Jumaat, Sabtu, Ahad ni. So you boleh join, diorang bagi free percuma dalam Zoom tak silap kan. So madam akan letakkan linknya lepas je show ni, lepas saja madam punya live ni. So you boleh mendaftar untuk lihat kejayaan usahawan-usahawan yang telah berjaya. Kebanyakannya semua usahawan Melayu. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat ramai dah orang Melayu yang berjaya, kaya, berjaya kan, boleh membantu lebih ramai orang. Betul, itulah tujuan kita untuk berjaya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk membantu lebih ramai lagi orang di luar sana. Okay, so jangan lupa siapa nak join projek Z2M kami dengan zero modal. Okay, untuk student-student, bekas-bekas student yang berminat, sebab kami jual snack so you all mudah nak jual kan, harga pun berpatutan. Okay, so boleh kongsi-kongsi dengan kawan kan, duduk makan-makan kat college kan. So tak kira lah siapa pun, tapi kami amat-amat alukan student-student atau bekas-bekas student yang nak menjana pendapatan kan, yang susah nak dapat kerja sekarang, boleh sertai projek Z2M kami, iaitu yang bagi yang berani berubah. Okay, boleh PM madam ataupun komen di ruang komen nak Z2M. So kami akan hubungi anda. Boleh hubungi hotline Madam Snake juga. Okay, Madam Snake akan hubungi anda. Siapa Madam Snake tu lupa beritahu kan, Madam Snake tu Madam lah. Okay, so Madam pakai nama tu sebab bila you ingat Snake, ingat Rofero Mall, ingat Madam Snake. Okay, itulah dia. Okay, so lain daripada tu Madam rasa Madam setiap Madam sekarang kami ni tengah mempromosikan cabutan bertuah, peraduan menang wang. Okay, setiap bulan. So siapa yang berminat boleh join kami, beli produk berharga RM100 ke atas, ataupun sesiapa saja yang beli produk kami akan boleh menyertai projek menyertai peraduan menang duit. Okay, RM500 tau. Okay, jangan lupa juga bantu madam untuk sharekan live madam ni. Jika memberi manfaat kepada anda, mungkin boleh bantu sharekan. Moga boleh memberi manfaat kepada insan-insan yang lain juga di luar sana. Okay, jangan lupa tolong share, bagi love, like. Okay,
Sama-sama kita berkongsi ilmu dan memanfaatkan ilmu, insya-Allah. Boleh? Okay. Itu tadi perkongsian madam. Semoga ianya boleh memberi manfaat kepada semua, dan terima kasih. Sebelum tu madam nak ucapkan terima kasih, okey, kerana meluangkan masa, okey, mendengar celoteh madam petang ni. Okey, berkongsi ilmu petang ni. Okey. 2 tips 7 tips. Jangan lupa kongsikan learning point. Seperti biasa Fatin akan kongsikan learning point. So Fatin dapat, kalau dia kongsi learning point, yang lain pun boleh komen juga, kongsikan learning point. Okay, bila you berkongsi learning point ni yang madam faham, you akan ingat apa yang you dengar. Okay, then you tulis, you akan mudah ingat. Okay, boleh? Seperti biasa, madam akan di hujungnya madam akan review produk-produk yang ada dekat Rofero Mall, dan berikan, mungkin madam akan makan 1-2 produk. Okey, dan madam akan berikan terangkan apa yang produk yang ada dekat Rofero Mall. Okey, jangan lupa link Rofero Mall WhatsApp tu ada. So kalau you nak, you boleh klik link sana, boleh tengok katalog dalam situ ya. Okey, kita ada Aloha Dory Skin, iaitu the best Dory Skin. Okey, cheese salted egg rasa dia memang sedap sangat. Okey, dia punya salutan dia tu memang penuh. Okey, madam buka lah. Madam pun dah habis sampel, so madam buka yang ni. Dia pakai bag macam ni, so senang, nanti dah makan boleh tutup balik. Okey, ni dalam dia macam ni. Okey, cantik tak? Packing dalam cantik, luar penuh salutan. Okey, kita tengok, kita rasa. Okey, madam makan tangan kanan tengok. Ni tengok. Lupa pula ada kat Instagram. Ni, okey. Cheese salted egg Aloha Dory Skin, the best skin. The best Dory skin. Ni dia begini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Dia rapuh, dia rangup. Best lah. Rugi siapa tak merasainya, nanti akan merasa kecewa kerana tak rasa Dory Skin. Ini Dory Skin. Okay. Dan kita juga ada Hades batang borok. Okay, Hades batang borok. Ni pun sedap. Tak ada cuba, madam nak cuba. Malam madam dah cuba dah ni. Dia sedap batang borok yang daripada Johor. Ni produk-produk yang ada di kita ada Rofero Crunchy Cornflakes. Okay, Rofero Crunchy Cornflakes. Kami ada apa tu? Tak buka, ni buka. Yang sedia ada dah habis. Alamak. Dia ada cornflake, dia ada kacang peas dan juga kacang sandung. Cantik. Rasa kari. Apa yang suka kari, dia orang akan suka benda-benda macam ni. Dia sedap, dia lain daripada lain. Patut rasa, patut cuba. Okay. Dia macam biasa ada Ang's popcorn. Caramel. So ada baru punya
dan juga strawberry. Ada caramel fully coated ataupun strawberry. Dua-dua pun sedap. Madam dah rasa. Memang sedap sangat. Fatin dah rasa tak popcorn? Tak ada orang kalau manis sangat dia tak suka. Tapi popcorn kalau tak manis tak sedap. Betul. Dia kena manis baru sedap. Okay. Popcorn. Okay. Kita ada lagi peyek. Okay, peyek. Peyek adalah yang paling teralis lah selalunya produk dekat mall. Okay. Peyek ni dia ada satu produk baru namanya Spicy Cheesy. Dia ada 3 lah sebenarnya sekarang. Dia ada salted egg biasa yang atas tu. Lepas tu dia ada Korean Spicy dan ini adalah Spicy Cheesy. Okay, apa kelebihan yang Spicy Cheesy ni? Limited tau. Kelebihan dia di keluaran mereka, tapi masih ada di dalam pasaran, di mana dalam setiap pack Spicy Cheesy keluaran mereka yang terhad ni, dia orang akan bagi you Habib Jewels shilling emas. Berapa nilai Madam tak tahulah. Tapi dalam ni, kalau rezeki you bertuah, dia akan ada kad. Okay, di mana kad you tu you boleh claim dekat Habib Jewels untuk dapatkan shilling emas you. So dia orang buat contents ni. So siapa yang bertuah lah, tak tahulah packing siapa kan. Dia hanya masuk Karawak. Tak silap Madam ada 600 keping kot. So ada 600 pack lah. Siapa yang bertuah tu. Okay. Siapa nak boleh dapatkan Spicy Cheesy ni. Siapa nak dapatkan shilling emas ni. Belum sempat rasa dah ada orang beli. Alhamdulillah. Fatin pun jual popcorn dah laku dah ada orang beli dah. Alhamdulillah. Dah ada sale dah dia. Okey lah tu. Tahniah. Okey. So ini. Okey. Siapa beli ni, dia bertuah dalam tu kalau ada kad, you pergilah claim dekat Habib Jewels. So dia akan bagi you coin emas. Nilai ni Madam tak tahulah ya berapa. Tapi yang Madam tahu ada 600 keping shilling emas yang dikeluarkan. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Ini dia. Ini kalau you beli satu RM17. Kalau you beli 3 dapat RM50 harga combo. Okay. Okay. Lagi kita ada coklat. Coklat Chokodap. Okay. Chokodap coklat yang sedap. Dia memang coklat yang sedap. Okay. Dia quality premium antarabangsa. Memang tak nafikan. Okay, dia ada 3 almond milk, ada hazelnut dark dan juga ada mini bite. Mini bite macam ni lah. Mini bite dia macam ni. Tak mahal ni. Yang ini yang hazelnut dengan almond 100 gram RM10. Kalau yang ni 60 gram tak silap dia RM8 sahaja. Ini kalau anak-anak, siapa ada anak-anak dia suka makan ni. Jadi sedap sangat. Dia lembut. Ni kalau makan dengan roti ke, dengan buah anggur ke kan, sedap. Apa buah je lah, apple pun boleh kan. Ni almond. Ni sikit lah sebab Madam buat sampel. Bulat-bulat lah. Nanti Madam tunjukkan. Fatin ada ambil video yang dia terima coklat ni daripada Madam dalam bentuk yang elok lagi, tak cair pun. Dia ada cara dia macam mana kita nak hantar kepada you all. So hanya cair di mulut sahaja. Okay, ini produk Muslim dan memang sedap. Alright. Okay. Dan yang kita ada terbaru untuk snack sunnah. Ini dia. Ajwa, kotak yang cantik, premium. Siapa yang nak bagi mak ayah ke, datuk nenek ke kat kampung kan, hadiah. Bagi dia orang makan kurma ataupun nak buat sendiri untuk mak ayah kan kat rumah. Dia kurma Ajwa, kurma quality grade AAA. Tambah-tambah musim COVID ni kan, pandemik ni, you digalakkan memakan makanan sunnah. Okay, kelebihannya sini ada lubang untuk letak biji. Dan kurma ni adalah kurma besar. Okay, moist. Tak adalah moist sangat, tapi just nice lah untuk quality grade AAA. Okay. Boleh? Dia sangat cantik. Dia adalah 500 gram sahaja.
Okay, packing yang menarik dan harga yang berpatutan. So jangan lupa masuk dalam katalog kami di website kami itu Awana Asia Rofero Mall, ada dekat page Rofero. Okay, so dapatkan di sana. Boleh? Cantik sangat packaging dia. Hari ni semalam masuk dekat Madam ada 180 stok. So 40 stok dah keluar, ada lagi 100 ongoing nak keluar. Tapi Ajwa ni memang laku keras. So ni banyak yang agent yang ambil lah. Okay, dia orang ambil. Ada lagi dalam 60 pack saja yang tinggal. Siapa berminat, jangan lupa. Tengok Fatih kata coklat dah rasa sedap. Siapa yang suka coklat memang rasa sedap lah. Okay, tapi memang sedap pun. Dia punya quality, dia quality premium. Dia bukan coklat murah-murah. Kan Fatih kan? Sedap kan? Okay, inilah dia. Ni pun sedap. Kurma cantik. Packaging ni memang menarik sangat. Dan harga dia berpatutan. Makanan sunnah, okay? Okay lah. Itulah tadi produk-produk yang ada di Rofero Mall. Dan hari ni Madam hanya makan apa tadi? Crunchy cornflake dengan apa Madam makan tadi? Aloha Dory Skin. Okay, yang lain kita makan besok pula, okay? Dan yang terbaru adalah Hadis ni pun ada keluarkan Maruku Shake. Siapa yang suka makan Maruku, sedap lah. Dia ada keluarkan Maruku Shake juga. Okay? Itulah dia produk yang ada dekat Rofero Mall. Okay? So lagi satu yang coklat tu Madam lupa beritahu. Kat atas ni kan ada satu yang ni. Ini adalah truffle. That mean kalau you suka coklat yang rasa mangga, rasa strawberry, kan? Dia ada juga jual, tapi Madam tak fokuskan sangat. Jadi kalau siapa yang nak, Madam boleh orderkan. Okay? Okay. Rasanya itu saja perkongsian Madam untuk hari ini. Okay. Moga semua dapat manfaat daripada ilmu yang Madam kongsikan. Okay. Jangan lupa siapa yang berminat untuk menyertai projek Z2M, boleh maklumkan kepada kami. Ataupun Fatin tolong letakkan di ruangan komen, tolong letakkan link untuk diorang join group Z2M. So di sana diorang boleh tengok info-info lanjut lah. Okay, dan kita akan letakkan link page Rofero Mall kat sana, so you boleh klik. Okay, di situ siapa yang nak join projek Z2M boleh join link yang Fatin akan letakkan di ruangan komen, iaitu link untuk masuk dalam FB group special. Okay, bila you masuk nanti kita akan buat beberapa soalan. So anda akan jawab dan Fatin akan approvekan lah. Okay, boleh? Okay, itu je Madam rasa untuk hari ni. Tak ada apa lagi yang Madam nak kongsikan. Okay, kita hanya bersama dalam masa 1 jam. Hari ni kita memang ngam-ngam 1 jam. Okay, Madam ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada yang bersama Madam daripada pukul 4 tadi sampailah pukul 5 ni. Terima kasih sangat-sangat. Madam hargai masa anda. Terima kasih luangkan masa. Okay, Madam tahu semua orang sibuk, tapi masih menunggu untuk mendengar ilmu-ilmu yang diberikan supaya boleh memberi manfaat. Dan ingat yang tadi, kita kena ada ilmu sentiasa, barulah kita boleh pergi jauh. Okay, so jangan lupa kongsikan terima kasih kepada yang sama-sama dengan Madam hari ini. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Madam doakan semoga semua yang menonton kejap ni live ni ended pula dekat ni dekat dekat Instagram kejap Okay, dan doakan semoga semua yang menonton berada dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala usaha, mudah-mudahan sehabis mudah, berjaya dunia akhirat. Okay, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit yang berbahaya, especially COVID-19. Okay,
dan semuanya baik-baik. Senyum selalu. Amin, 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 Rabbal alamin. Okay, semoga kita berjumpa lagi, dipanjangkan umur, dapat kita berjumpa lagi dan sama-sama memanfaatkan ilmu di hari-hari yang lain. Okay, terima kasih semua. Salam sayang daripada Madam Snack. Ingat Snack, ingat raw pheromone, ingat Madam Snack. Bye. Assalamualaikum.
Okay. Okay, itu je lah untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas masa anda. Okay, untuk mendengar dan mendapat manfaat dari ilmu peribahasa usahawan yang Madam sharekan hari ini. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih Puan Aida. Terima kasih Fatin. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.